Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan mulakan sesi pengajian kita dengan satu tajuk yang berkaitan dengan asas mengenali hadis, yang mana pada hari ini insya-Allah kita akan tumpukan pada aspek bagaimana sejarah pengumpulan hadis ataupun bagaimana hadis itu dihimpun ataupun ditulis. Sebab ini boleh menjadi sebahagian persoalan daripada kita berkaitan dengan ketulisan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila ianya ditulis, macam mana ianya dibuatkan dan bagaimana ia boleh sampai kepada kita pada hari ini. Jadi inilah keunikan ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita nak pelajari secara mendalam, dan bagi mereka yang mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan tahu bahawa ilmu hadis ini adalah merupakan senjata bagi orang Islam. Kalau kita selalu rajin menonton video-video sekarang kan, ada dibuat macam argument antara orang Islam dan orang non-Muslim di negara-negara barat. Bila kita tengok macam mana pertikaian terhadap agama lain seperti Kristian, Yahudi dan sebagainya, aspek pertama sekali yang boleh dipertikaikan adalah ketulinan sumber wahyu mereka. Yang mana kita boleh lihat macam mana alright, semua boleh dengar? Okey. Boleh Ustaz. Okey, kita boleh lihat macam mana pada misalnya agama Kristian yang boleh terputus sanadnya dengan zaman Nabi Isa alaihi salam sampai 300 tahun tak diketahui siapa empunya version of Bible yang ada pada mereka. Tetapi dalam ilmu hadis, kalau seseorang itu ataupun perawi itu tertidur, walaupun sebentar pun mesti akan ada orang yang akan merekodkan dia tidur daripada waktu bila sampai bila, dan semuanya akan dicatat. Dengan itu, sebahagian daripada apa yang Allah Azza wa Jalla sebut dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaga. Dan sudah semestinya hadis yang merupakan penjelasan, explanation kepada Al-Quran itu akan termasuk dalam pemeliharaan Allah, yang mana Allah Azza wa Jalla sebut wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Jadi Allah turunkan Al-Quran ini supaya kamu, wahai Muhammad, boleh menjelaskan ianya kepada manusia. Yang Nabi jelaskan kepada kita, yang Nabi explain kepada kita, itu semua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah hari ni saya sempat sikit untuk nak buat slide. Abang Jafni ada bagi tahu, mungkin sahabat-sahabat kat sini lagi okey sikit kalau boleh ada sikit rujukan nota dan sebagainya. Saya ada buat sikit PowerPoint, yang mana inilah sekadar masa yang sempat ni. Saya dalam 3 minggu ni ada kursus daripada siang sampai petang, jadi kelan kabut sikit, masa very limited. Tapi Alhamdulillah, it's an honor dan berbesar hati dapat bersama dengan sahabat-sahabat semua sekalian. Jadi insya-Allah pada hari ini saya kongsikan sikit tentang apa yang kita nak bincangkan pada hari ini. InsyaAllah dengan ruang kesempatan ni kita akan cuba, sebab selepas daripada maghrib ni pun saya ada kuliah yang lain juga. Okey, saya sharekan skrin. Okey, so apa yang sahabat-sahabat semua boleh lihat sekarang ini adalah kira kata apa yang kita nak bincangkan pada hari ini. Dan pertama sekali, bagi mereka yang tidak pernah mendengar, kita lalu secara seimbas apa yang dimaksudkan dengan hadis, apa yang dimaksudkan dengan khabar, dan apa yang dimaksudkan dengan athar. Jadi apa yang saya dah buat gambar rajah ni sebagai satu penjelasan lah, bahawa hadis, khabar dan athar ni kalau disebutkan, dia ada pemahaman yang
sama pada sebahagian sudut dan juga boleh berbeza daripada sudut yang lain. Tapi saya rumuskan, khabar dan athar ni dia lebih luas daripada hadis. Sebab bila disebutkan hadis, maka biasanya dia akan dikhususkan kepada Nabi SAW. Tetapi kalau orang sebut khabar, athar, ramai daripada para ulama menggunakan istilah ni untuk disandarkan juga kepada Nabi dan juga kepada para sahabat. Mungkin khabar daripada Abu Bakar As-Siddiq, athar daripada tabi'in. Itu jadi penggunaan athar dan khabar ini apa yang disandarkan atau dinukilkan daripada Nabi, sahabat, tabi'in, para salafus salih. Tetapi bila kita sebut sebagai hadis, maka dia lebih menjurus ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sebutkan, bila kita nak mengenali tentang hadis dan ilmu hadis, antara aspek yang kita perlu faham sebenarnya adalah kalau kita lihat, kita mesti tahu bahawa bila kita nak belajar hadis ni, ini 3 benda yang sebenarnya yang kita nak jaga. Yang pertama sekali, matan hadis. Itu maksud hadis ni dia mesti merangkumi ketiga-tiga ni. Matan hadis, bila orang sebut matan hadis, maknanya secara mudah adalah teks. Kan, kalau contohnya dalam contoh yang saya berikan dalam slide ni, hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kata-kata ni, teks ayat ini, itu kita panggil sebagai matan. Boleh jadi ia berbentuk aqwal ataupun berbentuk ucapan. Macam dalam hadis ni, Nabi SAW mengucapkan ataupun bersabda, innamal a'malu binniyat. Boleh jadi juga dia berbentuk perbuatan, iaitu penceritaan. Misalnya sahabat menceritakan bahawa Nabi SAW buat sekian pada waktu sekian. Itu juga adalah termasuk dalam matan hadis. Kemudian sanad. Aspek yang kedua yang penting bila mana kita nak mengenali hadis dan mengkaji hadis itu, yang kedua sanad. Sanad ni apa dia? Sanad adalah satu rantaian perawi yang menukilkan matan hadis itu. Misal kata, kalau Nabi SAW sebut dalam hadis ni, innamal a'malu binniyat. Nabi SAW sebut, tapi siapa yang menyampaikan berita itu kepada kita? Siapa yang menyampaikan hadis itu kepada kita? So misal kata, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, antara sahabat yang menukilkan hadis ini. Dia sampaikan kepada anak-anak murid dia. Antaranya misalnya dalam hadis ni Alqamah bin Waqqas. Dan Alqamah ini disampaikan kepada generasi yang seterusnya. Muhammad bin Ibrahim. Muhammad bin Ibrahim sampaikan hadis ini kepada generasi seterusnya, Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id sampaikan generasi kepada ulama seterusnya, Sufyan Ats-Tsauri. Dan Sufyan Ats-Tsauri sampaikan kepada generasi seterusnya, iaitu Al-Humaidi. Dan Al-Humaidi sampaikan hadis ini kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. So itu adalah rantaian sanad. Kalau maksudnya mudah ialah siapa yang menyampaikan hadis itu kepada kita. Kalau kita cakap, orang kita bagi tahu kan, let's say kita bagi tahu minggu depan hari Isnin cuti. So kawan kita akan tanya balik lah, daripada mana kamu tahu? Kita kena ada jawapan. Maksudnya daripada mana kita ambil berita tu. Kita kata cuti ni saya dengar daripada bos saya. Betul ke? So lepas tu kita boleh check, betul ke bos cakap hari Isnin ni cuti? So dari situ kita boleh tengok sama ada rantaian sanad itu bersambung ataupun tidak. Yang ketiga adalah perekod. Kalau kita tengok, saya tulis perekod ni maksudnya orang yang mencatatkan, yang merekodkan hadis itu, yang menghimpunkan hadis itu semua di dalam satu kitab ataupun satu penulisan, which is dalam contoh yang diberikan ni, iaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dialah yang, Imam Al-Bukhari lah yang menghimpunkan hadis ni semua daripada sanad dia. So kalau orang tanya Imam Bukhari, daripada mana kamu ambil hadis innamal a'malu binniyat? Dia kata, aku dengar daripada Humaidi. So kalau orang tanya balik, Humaidi ambil daripada siapa? Dia kata daripada guru dia, Ats-Tsauri. Ats-Tsauri ambil daripada siapa? Daripada guru dia, Yahya bin Sa'id.
Yahya bin Sa'id ambil daripada siapa? Daripada Muhammad bin Ibrahim. Dia ambil daripada siapa? Daripada Alqamah bin Waqqas. Dia ambil daripada siapa? Daripada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ambil daripada siapa? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita kata tiga aspek inilah yang membentuk ilmu hadis secara umumnya. Maksudnya kat orang yang belajar hadis macam-macam, susah payah, penat, semuanya nak mengkaji tentang keabsahan ataupun macam mana kita nak memahami matan sanad perekod hadis ini. Daripada situlah ulama merangka pelbagai cabang ilmu, pelbagai disiplin demi nak menjaga pertamanya ketulinan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah nak memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan betul. Sebab ilmu hadis ini ada dua part. Part yang pertama, bab kata Ali bin Madini, adalah apa yang boleh, macam mana nak memahami hadis itu. Tapi nak memahami hadis itu tak cukup, melainkan hadis itu adalah hadis yang sahih. Jadi bahagian kedua adalah ilmu hadis ini, iaitu bagaimana untuk nak mengetahui tentang kesahihan sesuatu hadis. Daripada ini, kerana nak menjaga ketiga-tiga elemen ni, matan, sanad, perekod ni, ulama hadis telah membahagikan ilmu hadis ni kepada beberapa cabang. Okey, kalau sahabat-sahabat boleh tengok sekarang di skrin, ini adalah cabang-cabang ilmu hadis. Cabang-cabang ilmu hadis ni, inilah kita kata antara benda-benda yang dipelajari oleh pelajar-pelajar hadis, yang mana kalau kita tengok ada contohnya belah kiri kan, ada tulis mustalahul hadis. Yang ini ada dia punya, kalau kita nak kenal nanti maybe kita cuba bahaskan secara lebih meluas dalam siri yang akan datang. Mustalah hadis kita belajar pasal apa? Ilmu rijal, sains perawi. Maksudnya ilmu rijal ni dia akan khusus berkenaan latar belakang perawi. Manahijul muhaddithin, kita akan fokus kepada aspek karya-karya di dalam ilmu hadis, metodologinya, perbahasannya. Kemudian kita ada ilmu al-jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil kita akan belajar macam mana nak menilai status perawi. Nanti kan kalau kita ada perawi-perawi yang mana kan sebahagian kata perawi ni lemah, sebahagian kata okey. So macam mana kita nak buat? Ada dirinya kaedah-kaedah ataupun disiplin. Yang kelima umpamanya dirasatul asanid atau naqdul asanid wal mutun. Maksudnya dalam perbahasan subjek tu kita akan fokus kepada kritikan sanad dan teks hadis. Maksudnya apa yang disampaikan kepada kita, apa yang kita baca, bukan kita terima bulat-bulat, tapi kat sana dia membentuk akal yang kritis dalam kita mengkaji hadis. Oh, bila hadis ni diriwayatkan, betul ke perawi ini yang menyebutkan? Oh, ada salah sini, ada salah situ. Itulah bila kita belajar subjek ni. Kemudian kita ada yang keenam, takhrijul hadis. Yang takhrijul hadis ni biasanya pelajar-pelajar hadis akan belajar pada akhir. Dia macam kata kalau dalam ilmu perubatan, mula-mula belajar teori-teori dulu, hafal istilah-istilah, hafal anatomi lah, konsep itu dan ini. Last sekali, pelajar medik ni dia akan amali. Dia akan buat operation ke, dia akan dia adalah dia punya amali dia tu, praktis yang perlu dilakukan. Jadi praktis ulum hadis yang kita pelajari ni ada pada subjek takhrijul hadis. So bukan mudahlah untuk nak buat takhrijul hadis ni. Kita nak menilai hadis, nak cek semua jalan, mestilah berdasarkan kepada asas ilmu hadis yang kita telah pelajari pada awal. Dan akhir sekali saya tulis kat belah kanan sekali tu adalah ilal al-hadis. Ilal al-hadis ni, ni lebih rumit lah. Yang ni biasanya orang-orang yang expert dalam bidang hadis ni mungkin dia boleh kata ada kemahiran. Sebab ilmu hadis ni, ilal hadis ni maksudnya kecacatan yang tersembunyi dalam hadis. Saya bagi satu perumpamaan. Kadang-kadang kita tengok sahabat kita ni, dia sihat je, dia cergas je. Tetapi tengok-tengok
dia ada sakit. Kalau kita ni tak mahir, kita tengok dia elok je. Tapi doktor yang macam terror dalam bab ni, bila dia tengok cara orang tu bercakap, cara orang tu bergerak, dia tahu, oh, dia ni ada masalah ni. Dia ni ada macam, dia ni mungkin nak stroke tak lama lagi. Kalau ada yang pernah tengok macam cerita Dr. Oz, itu konon-konon dia kata ini doktor yang hebat lah dalam nak jumpa penyakit-penyakit misteri yang pelik-pelik ni. Dalam ilmu hadis, ilalul hadis, dia nampak macam okey, nampak sanad dia macam bersambung, nampak perawi dia boleh dipercayai, rupa-rupanya tak sahih juga. Kerana apa? Faktor itu, faktor ini, faktor macam-macam lah. Yang itulah apa yang insya-Allah kalau ada ruang dan masa kita akan cuba bahaskan tentang perkara tersebut. Okey, sebelum kita masuk kepada macam mana hadis ini sampai kepada kita, macam mana ulama dulu menulis tentang hadis Nabi SAW, saya ingin mengucapkan ahlan wa sahlan kepada sahabat-sahabat semua yang dapat bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dalam kita nak mengkaji suatu ilmu ataupun kita nak belajar, kita sangat digalakkan untuk nak tahu tentang kelebihan-kelebihan mengaji ilmu tersebut. Tak kira lah kita kata sama ada kita muda ataupun kita sudah berusia, semuanya ada kelebihan masing-masing. Kan, walaupun kita tengok secara umumnya ulama-ulama dulu ni muda-muda lagi dah power-power, tapi ada juga sebahagian daripada mereka ini yang boleh dikatakan belajar agak lewat kan. Siapa yang pernah dengar misalnya nama Ibn Hibban, siapa yang pernah dengar Ibn Hazm, misal kata ulama mazhab Syafi'i Abdullah bin Ahmad Al-Marwazi, dia pun start menuntut ilmu fiqh masa tu ketika usia dia 30 tahun. So bukan semuanya dalam keadaan yang muda lah. But ilmu ini adalah satu ilmu yang kita belajar ni sebenarnya bukanlah sebab kita nak jadi expert, bukanlah kerana kita nak menjadi muhaddis, tak, tetapi kerana kita nak meningkatkan kesedaran kita terhadap penjagaan hadis Nabi SAW, supaya kita lebih peka, supaya kita lebih sensitif. Bukanlah macam dulu-dulu kan, orang sebar hadis ni kita terus percaya bulat-bulat. Sekarang ni kita kena berhati-hati lebih, sebab zaman sekarang ni orang dah macam tak peduli dah kan. Kita tengok misalnya kata semalam 1 Muharram, betapa ramai orang sebarkan lagi hadis-hadis palsu tentang kelebihan 1 Muharram, tentang doa itu, doa ini, yang menyebabkan orang menyangka ia adalah amalan yang disandarkan kepada Nabi SAW, sedangkan ianya bukan. Tapi apa pun, bila kita mengkaji hadis Nabi SAW, yang penting sekali adalah demi kita nak mengikuti sunnah Nabi SAW, yang mana dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla sebut sekali dalam surah Al-Isra. Allah kata, "Yauma nad'u kulla unasin biimamihim." Ini ayat yang paling menggembirakan bagi penuntut ilmu hadis. Sebab apa? Dalam ayat ni Allah kata, di mahsyar kelak, di hari kita sedang ditimbang, di hari kita sedang dihisab nanti di akhirat, Allah kata Allah akan memanggil semua orang itu bersama dengan imam mereka. Maksudnya akan dikelompokkan, akan dihimpunkan bersama dengan imam mereka. Imam ni apa maksud dia? Kalau kita tengok imam salat, maksudnya adalah imam ni lah, imam yang kita ikuti. Imam takbir, kita takbir. Imam rukuk, kita rukuk. Imam sujud, kita sujud. Itulah imam. Maksudnya imam ni someone yang kita jadikan sebagai ikutan. Kalau kita belajar, orang tu belajar muzik umpamanya, siapa imam mereka? Mesti ada dia punya imamnya. Kalau orang ni suka elemen hip hop, dia ada imamnya. Orang ni suka entah apa bunyi tu, dia suka, dia punya imam dia. Jadi nak ke kita ini di akhirat kelak dihimpunkan bersama dengan imam-imam daripada barat, imam-imam penyanyi, ataupun kita nak dihimpunkan bersama dengan Nabi SAW. Ayat ini membuatkan kita bersemangat. Moga-moga bila kita belajar hadis, kita ikut Nabi SAW, kita protect Nabi SAW, kita peka dan concern tentang Nabi SAW. Moga-moga
kita akan dihimpunkan bersama dengan Nabi SAW di akhirat kelak. Itulah kelebihan utama bila kita belajar hadis Nabi SAW. That's why Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia mengungkapkan pepatah ataupun ungkapan syairnya yang menunjukkan tentang kelebihan mempelajari hadis. Kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun illa al-hadith wa ilmu al-fiqh bid-din. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka waswasus syayatin. Yang kita semua jenis-jenis pengetahuan ni selain daripada Al-Quran biasanya akan menyibukkan kita, kecuali hadis dan mendalami fiqh, mendalami kefahaman tentang agama. Ilmu yang sebenar itu dia kata apa yang dikatakan haddathana, maksudnya dalam ilmu hadis ni lah. Dan selain daripada itu selalunya ada waswas daripada syaitan. Dan kalau kita perhatikan macam mana ulama dulu begitu bersungguh-sungguh dalam nak menyampaikan hadis kepada kita, mesti kita akan rasa begitu sedih kan. Mereka menuntut ilmu, macam mana mereka belajar hadis, nak sampaikan kepada kita ni semua dengan usaha yang sangat-sangat dahsyat lah. Sampailah kita kata sampai ke penghujung usia mereka tidak lekang daripada bergelumang hadis dengan hadis Nabi SAW. Misal kata antara kisah yang paling, saya ni suka baca kisah-kisah ulama hadis sebab apa, dia berikan kita motivasi, jadi menyuntik kepada kita semangat untuk nak mendalami hadis Nabi, untuk nak lebih nak berjuang mempertahankan hadis Nabi SAW. Kita ni bila nak mati, kita tak tahu kan penghujung hayat kita ni macam mana. Adakah husnul khatimah, penghujung yang baik, ataupun su'ul khatimah, hujung yang tidak elok. Tetapi kebiasaannya kita boleh tengok manusia ni di hujung usianya sebagaimana ketika mana dia hidup. So kalau kita hidup ni penuh dengan mencarut, kita khawatir nanti dekat masa kita nazak lagi banyak kalimah-kalimah carutan yang akan keluar daripada mulut kita ketika itu mungkin kita tak sedar. Tapi kalau kita selalu bergelumang dengan hadis Nabi SAW, kita mendoakan di hujung usia juga kita mati dalam hadis Nabi SAW. Macam sebuah kisah Abu Zur'ah yang begitu mengujakan sekali. Abu Zur'ah Ar-Razi, salah seorang tokoh hadis yang terkenal, meninggal tahun 264 Hijrah. Dia ni antara sahabat baik kepada Abu Hatim Ar-Razi. Orang yang biasa belajar hadis ni dia akan selalulah dengar nama-nama ni. Abu Zur'ah pada tahun 264 Hijrah tu dia nazak. Dia dah macam sedar tak sedar. Sahabat-sahabat dia yang rapat-rapat, Abu Hatim, Muhammad bin Muslim bin Warah, yang mana mereka ni juga merupakan ulama hadis yang terkenal pada zaman itu. Jadi masa tu diorang nak ingatkan kepada Abu Zur'ah supaya ucapkan la ilaha illallah. Sebab apa? Nabi SAW ada sebut dalam hadis Mu'adz, "Makana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Tapi dia nak ingatkan Abu Zur'ah. Abu Zur'ah ni ulama hadis yang famous kot. Semua orang segan. Takkanlah kita nak ajar dia. Mesti dia dah tahu kan. Tapi mereka masih lagi nak usaha untuk nak berikan peringatan dan nasihat lah. Kalau Abu Zur'ah masa tengah nazak, mungkin dia dengar, mungkin dia tak dengar. Jadi mereka ni, Abu Hatim dan Muhammad bin Muslim, dia pun ada strategi. Strategi dia adalah untuk nak buat macam mengulang kaji hadis yang kita bacakan tadi, "Mangkana akhir kalamuhu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Dia nak buat macam kita sembang pasal hadis ni, sebut tentang sanad dia, lepas tu kita terlupa. Itu strategi dia. So Muhammad bin Muslim bin Warah pun dia buat macam baca, dia sebut sanad dia yang dia hafal kan. Haddatsana Abu Asim An-Nabil daripada Abdul Hamid, daripada Saleh. Lepas tu dia buat lupa. Dia tak ingat. Abu Hatim pun
dia pun sebut sanad dia ambil hadis tu. Haddatsana Bundar Muhammad bin Bashar daripada Abu Asim An-Nabil, daripada Abdul Hamid, daripada Saleh. Mesti dia buat lupa. Dia harap Abu Zur'ah tu dengar dan continue. Abu Zur'ah pun ingat dia orang ni memang lupa hadis tu. Jadi dia pun sambung sanad tu. Dia kata daripada Saleh, daripada Kathir bin Murrah, daripada Mu'adz bin Jabal, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhir kalamuhu la ilaha illallah." Bila disebut Allah sahaja dalam hadis tu, dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dengan itu, dia ucapan terakhir dia adalah hadis Nabi tentang siapa yang ucapan akhir hayatnya la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Subhanallah, ini kisah husnul khatimah yang paling indah sekali saya pernah bertemu. Masya Allah, kita doakan semoga kita semua akan berakhir dengan husnul khatimah. InsyaAllah, itu kita doakan. Kemudian setelah itu kita masuk kepada perbahasan macam mana hadis Nabi SAW sampai kepada kita. Okey. Yang pertama sekali, kalau kita tengok hadis Nabi SAW. Sekejap, saya nak try kalau saya play. Oh, dia di sini juga kan. Okey. Kalau kita tengok hadis Nabi macam mana boleh sampai kepada kita. Dari zaman Nabi sampai kepada contohnya Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Ibn Majah, Imam Malik, yang mana mereka ini hidup pada sekitar kurun ke-3 Hijrah, kurun ke-4 Hijrah, bukan kurun ke-4 lah, atau kurun ke-3. Jauh tu nak kata zaman mereka dengan zaman Nabi SAW. Jadi macam mana hadis itu boleh sampai kepada mereka? Tadi kita dah sebut kan ni ambil daripada ni ambil daripada ni ambil daripada ni. Tetapi adakah mereka hanya ambil daripada sudut syafawi, maksudnya daripada sudut lisan semata-mata, ataupun ada juga daripada sudut penulisan? Okey, yang itulah kalau kita tengok yang ini saya dah buat sikit tentang kronologi penulisan hadis. Kita fokus kepada yang belah kiri dulu. Okey. Sebelum kalau tengok nombor belah kiri tu, nombor 1, 2, 3, ini dia punya, kita kata kurun 1, kurun 2, kurun 3, kurun ke-4. Pada zaman Nabi SAW, adakah hadis telah ditulis? Ini ada satu perdebatan besar, yang mana kalau kita tengok ramai orientalis, bila dia cuba kritik hadis Nabi, dia kata zaman Nabi ni mana ada penulisan hadis lagi. Betul ke dakwaan tu? Yang ini kita cuba untuk nak sama-sama faham. Yang pertama sekali, pada zaman Nabi SAW, kalau kita nak kata tak ada langsung penulisan hadis Nabi SAW, selai, tak betul. Sebab pada zaman Nabi SAW, hadis telah ditulis. Tetapi ada beza. Maksudnya tulisan hadis pada zaman Nabi berbeza dengan tulisan hadis pada era-era seterusnya, iaitu maksud perbezaan ni. Zaman Nabi ni, kebanyakan mereka akan menulis di atas batu, kayu, pelepah kurma, catatan-catatan ke. Itu tempat mereka menulis. Jadi pada zaman Nabi, tulis tu ada. Tetapi kita kata menghimpunkan dalam istilah maksudnya macam buku, ialah pada zaman Nabi belum lagi lah. Sebab apa? Sebab yang pertama sekali, pada zaman Nabi tak digalakkan untuk menulis hadis Nabi SAW. Okay?
Kenapa saya kata macam itu? Sebab dekat sana ada hadis Abi Sa'id Al-Khudri, riwayat Muslim, yang mana Nabi SAW menyebut la taktubu anni siwal Quran wa man kataba anni siwal Quran falyamhu. Maksudnya Nabi bagi tahu jangan kalian semua tulis apa-apa daripada aku selain daripada Al-Quran. Siapa yang tulis apa-apa selain daripada Al-Quran, maka padamlah dia. Ini satu-satunya hadis yang sahih berkaitan dengan tegahan daripada menulis hadis. Selain daripada itu, riwayat-riwayat yang lain semuanya tidak sahih. Jadi, kalau kita tengok kepada hadis ini semata-mata, kita akan faham, oh, Nabi larang tulis selain daripada Quran. Yang boleh tulis Quran je, maksudnya sahabat tak tulis lah. Tetapi, kalau kita rujuk kepada sejarah, berbeza. Why? Sebab, kalau kita kaji sejarah, kita akan dapati, oh, banyak pula catatan para sahabat. Dekat sana ada catatan Abu Musa Al-Ash'ari. Maksudnya kita tengok sahabat Nabi SAW yang menulis. Kat sana ada catatan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Semua ini sahabat Nabi. Sa'ad bin Ubadah, Abdullah bin Abi Aufa, Ibn Aisyah, Abu Hurairah, Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Ibn Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka semua ini ada kita kata catatan. Catatan daripada sahabat-sahabat itu sendiri. Adakah mereka ini mengingkari hadis Nabi yang menegah daripada menulis hadis? Kita katakan tak. Takkan sahabat nak menyanggah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, jawapan dia adalah ulama menyebut hadis ini disebut oleh Nabi pada awal-awal era Islam. Iaitu pada awal era Islam masih kita kata tak ramai orang Islam yang tahu membaca ataupun yang boleh membezakan antara Al-Quran dan hadis. Dikhawatiri akan bercampur aduk ataupun akan menyebabkan orang confuse, menyangka hadis itu Quran atau Quran itu hadis. Jadi Nabi larang daripada tulis hadis sekali dengan Al-Quran pada satu lembaran. Maksudnya kalau dalam satu muka, jangan tulis campur aduk, ada Quran ada hadis. Dikhawatiri dia akan buatkan orang confuse. Tapi bila Islam itu semakin tersebar, semakin ramai orang cerdik pandai yang memeluk Islam, kekeliruan itu sudah berkurangan. Nabi SAW benarkan sahabat untuk menulis hadis. Sebab tu kita boleh jumpa banyak sahabat-sahabat yang tulis. Misalnya hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Pernah satu hari itu dia menulis hadis Nabi, dia mencatat. Jadi ada beberapa orang Quraisy dia kata, kenapa kamu nak tulis semua yang disebut oleh Nabi? Nabi pun manusia yang bercakap dalam keadaan dia redha, dalam keadaan dia marah. Maksudnya dia nak kata tak semua apa yang Nabi sebut tu wahyu. So tak payahlah tulis semua. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As, dia berunsing, dia dengar kata-kata macam tu, kata-kata yang tak menggalakkan langsung kan. Dia pergi jumpa Nabi, dia tanya. Nabi suruh dia untuk tulis. Nabi kata, uktub. Fawalladhi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa haq. Nabi sebut, tulis. Demi jiwa aku yang berada di tangannya, tidak keluar daripada mulut ini melainkan yang hak.
Maksudnya apa yang Nabi SAW keluar daripada mulutnya yang mengandungi hukum hakam syariah, yang mengandungi elemen agama, itu adalah wahyu. So tak rugi untuk ditulis. Nabi, maksudnya poin dalam apa yang saya sebutkan ni adalah Nabi suruh sahabat tu tulis. Dalam Sahih Bukhari, seorang lelaki datang, nama dia Abu Syah. Dia datang berjumpa dengan Nabi. Ketika tu Nabi baru selesai bagi khutbah. Dia kata, ya Rasulullah, uktub li, tuliskan kepada aku apa yang kamu ucapkan tadi. Dia nak hafal, dia nak baca. Nabi pun suruh sahabat tulis, uktubu li Abi Syah. Nabi bagi tahu, tulis untuk Abu Syah. Jadi, larangan yang Nabi sebut dalam hadis Abi Sa'id yang kita baca tadi, jangan dituliskan selain daripada Al-Quran, itu sudah mansukh. Maksudnya telah dimansukhkan. Larangan itu sudah digantikan dengan kebenaran. Dalam hukum hakam pun ada kan nasakh dan mansukh. Kalau kita belajar usul fiqh pun ada bab tu. Misalnya hukum asalnya Arab dibenarkan dengan pada certain situasi, tapi akhirnya dimansukhkan. Ada lagi hukum hakam yang lain. So begitu. Jadi pada zaman Nabi SAW masih lagi belum dihimpunkan secara spesifik dalam satu tempat, dalam satu penulisan. Masih lagi belum. Sebab yang kedua adalah pada zaman awal-awal Islam, zaman Nabi, sampai pada zaman tabi'in, orang dia tak perlu untuk nak menulis. Kerana mereka memiliki daya hafalan yang luar biasa. Jangan samakan kita dengan orang dulu. Kita ni orang dah explain berapa kali pun kita tak ingat-ingat kan. Saya ni jalan nak pergi ke Shah Alam, nak pergi ke tempat-tempat yang saya selalu pergi pun tak ingat-ingat. Tapi zaman tu, subhanallah, hafalan ni dahsyat. Orang sebut sekali dua je dah, dia boleh hafal terus. Bacalah, kalau kita tengok biografi ulama', tengok macam mana mereka boleh mengingat. Baca sekali dah teringat, 2-3 kali baca dah teringat. Hafal Al-Quran berapa bulan je dah habis. Daya hafalan mereka ni luar biasa. Saya tengok adalah kerana suasana pada zaman tu. Macam mana sistem mereka belajar yang telah mengasah daya memori mereka. Tak macam kita. Kita ni daripada kecil pun tak apa hafalan. Nak suruh hafal Qul Huwallah pun susah. Anak kita dah umur 7 tahun pun baru nak baca Iqra. Tapi orang zaman dulu 7 tahun tu dah common hafal Quran dah. Dia dah berlatih daripada usia 3-4 tahun. Dah start hafal. Hafal Quran, hafal hadis, hafal syair, hafal matan itu, matan ini, kitab itu, kitab ini. Jadi, hafalan mereka ni dah luar biasa. Bagi orang yang ada daya hafalan yang hebat, bagi dia tak perlu untuk nak tulis. Dan lagi pada zaman tu, kebanyakan orang power. Buat apa dia tulis? Buat penat je. Itulah kita tengok. Tapi daripada zaman ke zaman, bila kita tengok daya hafalan yang semakin weaken, penguasaan ilmu yang semakin lemah, maka mesti ada perubahan dari sudut penyampaian ilmu itu. Kalau orang dah tak mampu nak hafal, maka kita kata at least bacalah. Kalau orang tu tak boleh nak faham buku-buku, kitab-kitab yang mendalam ataupun panjang lebar, at least kita cubalah faham rumusan, ringkasan. Itu maksudnya kita di zaman itu sekarang. Sebab tu tak payah nak tulis pun pada zaman tu. Ini selalu nanti saya selalu sebutkan pada pelajar-pelajar tahfiz saya. Saya suruh dia orang hafal padu-padu ni supaya nak bagi dia orang faham macam mana aspek hafazan ulama pada zaman dulu. Macam mana mereka melihat hafalan tu, maklumat tu macam mana depan mata. Itu yang saya train tapi susah sangat susah. Sebab
Ni zaman yang kita hidup sekarang ni. At least dapat rasa secebis pun jadilah. Okey. Jadi kebanyakan pada era kurun yang pertama, riwayat hadis biasanya disampaikan secara musyafahah. Musyafahah ni maksudnya secara lisan. Saya baca, tuan-tuan perempuan ingat hadis tu. Kalau ada pun, catatan tu kecil-kecil je lah, berpisah-pisah, bertebaran sikit. Kemudian, maksudnya sahabat sampaikan kepada tabi'in, tabi'in sampaikan kepada tabi'in. Benda ni berterusan. Daripada zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, Muawiyah, Yazid, Marwan bin Al-Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian Walid bin Abdul Malik daripada dinasti Umayyah. Masa itulah adalah zaman Umar bin Abdul Aziz. Yang mana Umar bin Aziz ni dia masa tu dia lagi dia jadi governor pada sekitar tahun 99-100 Hijrah ni. Pada zaman tu bila dia tengok ramai ulama-ulama yang meninggal, ramai huffaz, para penghafal ini sudah gone peperangan dan seumpamanya. Jadi dia worried dan dia arahkan kepada top ulama pada zaman itu di Madinah, iaitu Ibnu Shihab Az-Zuhri dan seorang qadi lagi, untuk nak himpunkan hadis-hadis Nabi yang bertebaran, catat, tulis dalam satu buku. Jadi kita tengok pada zaman itu Ibnu Shihab Az-Zuhri dikumpulkan hadis-hadis yang dia belajar, yang dia ambil, diletak dalam satu penulisan, satu buku dengan sanad dia semua. Tapi dia masih, kita kata macam campur bau lah, tak tersusun, dia hanya sekadar himpun pada satu buku. Anak-anak murid Az-Zuhri macam Imam Malik, Ma'mad al-Rashid, ulama-ulama selepas daripada Az-Zuhri, dia ikut jejak langkah guru dia. Dia pun, dia maksudnya dia tulis hadis-hadis yang mereka hafal ni semua, yang mereka ada, dan mereka susun ikut bab. Maksudnya pada zaman Imam Malik, Zuhri meninggal tahun 124 Hijrah. Imam Malik meninggal tahun 179 Hijrah. Dia selepas sikit daripada Zuhri, anak murid kepada Zuhri. Kalau kita tengok buku Muwatta Malik, dia dah tersusun. Maksudnya ada bab solat, ada bab zakat, ada bab puasa, ada bab haji, ada bab itu, bab ini. Tapi pada zaman tu masih lagi bercampur bau hadis Nabi dengan kalam-kalam daripada sahabat dan tabi'in. Dia masih masuk. Maksudnya dia tak spesifikkan ini untuk hadis Nabi dia. Dicampurkan. Asar sahabat, kalam tabi'in, hadis Nabi dimasukkan dimasukkan sekali. Sekejap lagi saya akan bawa few contoh supaya semua nampak lebih jelas. Kemudian pada kurun ketiga selepas daripada zaman Imam Malik, ulama mula memfokuskan untuk menulis ataupun menghimpunkan hanya hadis Nabi. Tak campur dah dengan sahabat, tak campur dengan kata-kata tabi'in. Dan mereka susun ikut kita kata susunan yang pernah ada sebelum itu. Dan ada juga kita kata inovasi dalam susunan bab, susunan hadis. Nanti kita akan belajar secara lebih detail bentuk-bentuk penulisan hadis. Yang ni saya sebutkan secara umum supaya kita semua kenal dan semua kita dapat at least gambaran lah dalam kepala macam mana. Kemudian pada zaman kurun ketiga ni lah, zaman-zaman Imam Bukhari, zaman Imam Muslim, Abi Dawud, An-Nasa'i, Tirmidhi, mereka ni semua hidup pada kurun ketiga.
Kemudian pada kurun keempat kita tengok macam-macam bentuk penulisan hadis ni semakin bercambah. Kalau zaman kurun kedua dulu ada penulisan nama dia Muwatta. Lepas tu di penghujungnya ada penulisan nama dia Musnad. Pada kurun ketiga keluarnya penulisan berbentuk sahih. Ada yang dinamakan sebagai Sunan, ada yang dinamakan sebagai Jami'. Pada kurun keempat ni bertambah lagi. Ada dikenali sebagai Mustadrak. Dan selepas daripada itu macam-macam yang keluar. Yang itu jangan peningkan kepala dulu. InsyaAllah later on kita akan kongsikan insyaAllah. Okey. Ini contoh kitab Muwatta. Sahabat-sahabat semua kalau tengok kitab Muwatta ni ditulis oleh Imam Malik. Ini kurun kedua lah. So, Imam Malik meninggal tahun 179 Hijrah. Yang ini daripada riwayat anak murid dia Yahya bin Yahya Al-Laythi yang meninggal tahun 244 Hijrah. 3 tahun selepas wafatnya Imam Ahmad. Okay, tengok cetakan yang ada sekarang ni. Yang ni dia dah campur. Kalau tengok hadis yang pertama kat atas tu, dia kata wa haddathani an Malik. Maksudnya Al-Laythi ni dia kata aku dengar daripada Malik annahu balaghahu anna al-hilala ru'ya fi zaman Uthman bin Affan falam bi'ashiyyin falam yuftir Uthman hatta amsa wa ghabat asy-syams. Yang awal-awal yang kita sebutkan ni ini bukan hadis Nabi. Ini adalah perbuatan Uthman ataupun perbuatan sahabat. Ini yang kita kata penulisan pada zaman kurun ini dicampur lagi. Nabi dicampur sahabat. Kita boleh tengok lagi ke bawah. Dia ada banyaklah muka surat dia dicampur aduk. Ini semua tapi disusun. Ini semua hadis-hadis yang ada dalam muka surat ni semua adalah berkaitan dengan puasa. Tapi kalau kita tengok penulisan hadis pada kurun ketiga, ini adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari meninggal tahun 256 Hijrah. So kita boleh tengok perbezaan Imam Bukhari dengan Imam Malik. Lebih kurang jarak di dalam 70 tahun sekitar tu ataupun 80 tahun. Kita tengok siapa boleh bacalah. Dia berkaitan, ni hadis yang sama berkaitan dengan puasa. Tapi dia dah susun dengan cantik. Dia dah ada nama bab. Kemudian dia khususkan kebanyakannya hadis-hadis daripada Nabi SAW. Dan kalau kita tengok, ini adalah saya tunjukkan contoh manuskrip. Ni manuskrip Sahih Al-Bukhari. Ni tulisan-tulisan tangan orang zaman dulu. Jadi mereka akan catat manuskrip ni. Dan tujuan penyemak, sometimes daripada bila kita belajar, masa saya belajar di master di Riyadh dulu pun, tahqiq ataupun semakan manuskrip ni antara benda yang kita buat lah. Dia ada dia punya, kena belajar sebab dia ada disiplin dia, dia ada cara macam mana nak baca tulisan sengit-bengit ni. Macam ni yang tulisan tiba-tiba horizontal, vertikal lah, sekejap arah atas, sekejap arah bawah. Ini kira cantik ni. Nanti kalau ada banyak contoh-contoh yang memang susah nak faham. Buruk lah. Tulisan pun teruk, cacar merbak kanan kiri. Kita nak kena faham tulisan-tulisan tu. Ada tulisan Andalus, tulisan selain daripada tu. Ini Sahih Bukhari belah atas. Belah bawah, ini adalah syarah kepada Sahih Bukhari punya manuskrip yang ditulis Ibn Hajar dan kitab Fathul Bari. So banyak kalau kita tengok ni tulisan agak-agak kita boleh baca tak? Susah kan? Ada tulisan tak ada titik, ada tulisan ada titik. Ini kira cantik. Kalau sahabat-sahabat nak tahu, nanti kalau ada kesempatan, kita tengok tulisan yang memang payah nak dibaca. So kita akan transkripkan benda ni semua ke dalam bentuk tulisan moden yang tadi kita telah lihat untuk mudah dibaca. Salah dalam kalau kita tak betul-betul belajar macam mana nak semak manuskrip ni, tersalah kita buat,
lain terus ayat dan boleh menimbulkan implikasi ilmiah yang besar. That's why dia punya supervision untuk kita buat benda-benda ni sangat ketat lah, bukan boleh diambil mudah. Itu tadi contoh. Ini contoh penulisan pada kurun kelima. Kita tengok ni sebagai contoh ni ditulis oleh Khatib al-Baghdadi. Okey, ni buku-buku yang ada sekarang. Ni still tulisan komputer lah, still okey. Ni tulisan moden. Kalau kita tengok kitab Ulumul Hadis ditulis oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti meninggal tahun 911 Hijrah. Ini dah tersusun cantik lah, maksudnya perbahasannya pun kemas, mudah untuk dihadam oleh kita semua. Boleh, okey, so semua boleh nampak. Baik, saya kira saya tinggalkan sikit ruang 5 minit untuk kalau ada siapa-siapa nak bertanya. Ini sekadar satu pengenalan ringkas tentang macam mana hadis itu sampai kepada kita dan sejarah secara mudah lah. Kalau nak detail, bisa kata ni ada buku Tadwinus Sunnah. Tadwinus Sunnah ni antara kitab yang membahaskan secara detail penulisan hadis Nabi SAW, perkembangan ni daripada kurun yang pertama sampai pada kurun ke-9 Hijrah. Tapi saya kira untuk kesempatan kita yang singkat ini, boleh memberikan kita gambaran lah, insyaAllah. Baik, saya buka kepada kalau ada soalan sikit, siapa yang nak bertanya berkaitan. Kalau tidak, sesiapa yang nak bertanya boleh buat message kepada Ustaz Doktor sendiri, insyaAllah, di chat box. Ya, boleh. So far tak ada pertanyaan, Doktor. Oh, menarik. Dia sama ada soalan tu dekat apa, kalau tak ada pertanyaan tu sama ada faham, ataupun malu-malu. Okey, kita ada pertanyaan yang pertama yang ditanya Salam Ustaz, adakah satu kriteria bahawa perekod hadis perlu tanya daripada mana? Kalau kita hidup di zaman tu, di zaman dululah, maka kalau dia nak terima hadis tu memang dia akan tanya daripada mana dia ambil hadis ni. Sebab kalau kita tak pentingkan aspek tersebut, itulah yang akan menyebabkan hadis-hadis ni direka-reka yang tak ada sandarannya. Yang itu insya-Allah kalau boleh kita sediakan satu slot nanti tentang macam mana pemalsuan hadis ini boleh terjadi dan siapa yang dalam bab mana yang biasanya pemalsuan hadis ni boleh terjadi. Sebagai contoh, saya bawa satu contoh Ibnu Hibban. Ibnu Hibban yang karang kitab Sahih Ibnu Hibban, meninggal tahun 354 Hijrah. Dia kata satu hari dia masuk ke satu tempat nama ni Bajrawan, di satu bandar dekat antara Deqah dan Harran dekat Syria. Dia masuk ke satu masjid. Lepas dia bangun solat, ada seorang pemuda ni macam orang yang bagi tazkirah ni. Dia pun sampaikan satu hadis. Dia kata, aku dengar hadis ni daripada Abu Khalifah, daripada Abu Walid, daripada Syu'bah, daripada Qatadah, daripada Anas radhiyallahu anhu. Dia tentang kelebihan membantu saudara seagama kita lah. Lepas habis dia bagi tazkirah tu, Ibnu Hibban pun panggil dia. Dia kata, daripada mana kamu dapat hadis ni? Dia tanya dulu, kamu daripada mana? Orang tu kata, aku daripada Barda'ah. Barda'ah ni satu kawasan dekat Azerbaijan. Ibnu Hibban pun tanya lagi, kau pernah pergi Basrah ke? Dia kata tak pernah. Dia kata, kamu pernah jumpa dengan Abu Khalifah yang kamu dakwa tu? Dia kata tak. Sebab Abu Khalifah ni perawi di Basrah. Ibnu Hibban dia terus tahu. Sharp. Dia very particular. Jadi ditanya, kalau kamu tak pernah pergi Basrah, berjumpa dan tak pernah berjumpa dengan Abu Khalifah, macam mana kamu boleh riwayatkan hadis ni? You never heard
apa tentang hadis ni, you never meet Abu Khalifah. So barulah orang yang bagi tazkirah tu mengaku. Dia kata sebenarnya aku ni belasah je. Aku sebut je sanad ni. Semua hadis yang aku sebut, aku belasah je sebut sanad ni. So orang bukan tahu pun. Itu nak kata antara cerita lah kalau kita nak tengok. Orang ulama dulu sangat particular. Nanti tu insya-Allah kalau kita ada satu slot khas berkaitan dengan tu, kita akan explain lebih panjang lebar tentang kepentingan sanad dan macam mana ulama dulu menjaga keaslian sanad untuk nak sampai kepada kita. Dia macam sekarang ni lah. Kalau kita nak sekarang ni kan, kalau kita baca berita-berita di media-media sosial, macam-macam berita. Tapi kita pun mungkin hanya ambil dan percaya kepada beberapa sumber yang kita percayai sahaja. Kita tak percaya sebarangan. Let's say kalau kita tahu, oh portal ni selalu tipu, selalu menyebarkan maklumat yang salah. Kita pun tak percaya. So penting untuk kita nak mendisiplinkan diri kita tentang keaslian suatu berita yang dinukilkan supaya kita tak bercampur dengan berita-berita yang tidak ataupun berita-berita yang palsu lah. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum.